pandangan bahawa bukan semua owner ataupun manager syarikat-syarikat tu yang sanggup untuk membuat CSR because naluri naluri semula jadi manusia berasaskan kepada ketamakan, berasaskan kepada kedekut, berasaskan kepada mementingkan diri sendiri. Maka negara-negara itu mewajibkan syarikat-syarikat itu membuat CSR. Dan jika tidak melakukan CSR, mereka akan dikenakan hukuman, hukum mengikut undang-undang yang ditentukan. Cuma kita di Malaysia masih ini. Jadi basically CSR bermaksud di mana company integrate social and environmental concern in their business operation in their interaction with their stakeholder or a voluntary basis. So ini maksudnya definisi CSR, iaitu di mana CSR merupakan satu aktiviti company, syarikat untuk integratekan elemen social dan environmental, persekitaran. Jadi mana-mana syarikat dia mesti mengaitkan elemen pembangunan sosial dan penjagaan persekitaran dalam business operation mereka sebagai satu tanggungjawab kepada masyarakat atas on voluntary basis, bagi setengah negara voluntary basis. Jadi ideanya senang aja, di mana awak ambil sesuatu, awak mesti bagi balik sesuatu kan. Contohnya macam syarikat kertas, kita telah bincangkan di mana syarikat kertas menebang pokok-pokok untuk menggunakan, membuat kayu-kayu itu membuat kertas. Jadi bila mereka menebang pokok-pokok itu, fungsi pokok itu untuk membebaskan oksigen berkurangan, maka dia memberi kesan kepada masyarakat global. Kan? Atas dasar itu masyarakat rugi kan? Kerana oksigen yang dikeluarkan telah berkurangan. Maka adalah menjadi tanggungjawab syarikat itu untuk mengembalikan atau membayar balik sebahagian daripada sumber tenaga atau sumber alam semula jadi yang mereka ambil untuk mereka proses dalam bisnes mereka. So that's the idea untuk CSR. So idea CSR ini telah menjadi suatu yang dominan, telah menjadi satu idea yang kuat untuk dilaksanakan oleh semua syarikat-syarikat, khususnya syarikat-syarikat besar, Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya, macam Petronas. Petronas contohnya, dia menggali minyak di Afrika, di negara Afrika, dan sebagai tanggungjawab mereka terhadap rakyat Afrika, sebahagian dari negara Afrika tempat mereka menggali minyak itu, mereka membangunkan sekolah, membangunkan rumah-rumah anak yatim, membuat jalan raya, struktur, infrastruktur kan, di kawasan itu. Jadi ini adalah sebagai salah satu tanggungjawab sosial mereka, CSR mereka, sebagai balasan mereka menggali minyak di kawasan itu. So, corporation as a part of society. So dianggapkan dengan konsep CSR ini, maka setiap syarikat-syarikat atau corporation dalam dunia ini adalah sebahagian daripada masyarakat. Kan? Maka syarikat-syarikat itu tak boleh lari daripada tanggungjawab untuk mengembalikan apa yang mereka ambil daripada masyarakat kepada masyarakat. Bayangkan semua syarikat-syarikat, kebanyakan hampir keseluruhan adalah syarikat-syarikat yang secara tidak langsung dan langsung menggunakan sumber alam semula jadi. Mana syarikat yang ni, syarikat minyak, syarikat air, syarikat tenaga, syarikat elektrik, syarikat macam Pepsi pun, dia menggunakan air. Dan air itu dia ambil daripada sumber semula jadi. Apa lagi? Syarikat apa? Syarikat kapal terbang. Dia menggunakan minyak. Dan minyak tu dia mewujudkan pencemaran kepada ni. Juga kapal-kapal besar. Apabila kapal-kapal besar yang bawa minyak contohnya tenggelam, dia menyebabkan pencemaran yang sangat banyak di laut. Jadi mereka merupakan sebahagian daripada masyarakat, mereka mesti membayar balik. Tapi seperti yang kita bincang tadi, setengah-setengah negara dia mewujudkan wajib. Because the idea macam ni lah,
there is no reason to think that shareholder are willing to tolerate amount of corporate non-profit activity. Tak semua manager, tak semua owner of the syarikat ataupun board of directors yang setuju untuk memberi sebahagian daripada keuntungan mereka kepada masyarakat. Jenis yang pentingkan diri sendiri, jenis yang tidak faham tentang konsep-konsep sedekah ini, yang kedekut, yang yang tidak mahu berkongsi kekayaan yang mereka ada. Jadi mereka-mereka seperti ini hanya perlu dilakukan tindakan undang-undang sebagai untuk memaksa mereka menjalankan CSR. Seperti yang kita tahu, dalam perniagaan ni, yang paling penting sekali ialah dollar and cent, profit. So you don't talk anything. Awak tak perlulah cakap tentang apa saja kalau awak kat syarikat swasta, because at the end-nya ialah profit is all that matters. Profit is all that matters. So kalau awak syarikat awam, okay, maybe you can talk about kebajikan, konsep sedekah, konsep quality services, perkhidmatan, konsep mendapat kepercayaan orang, konsep untuk menjaga nama baik, itu dari syarikat awam. Because syarikat awam tu tanggungjawab kerajaan. Kerajaan tu dia adalah hak rakyat. So rakyat yang melantik kerajaan, maka kerajaan mesti memberi balik kepada rakyat apa yang mereka nak. Tapi syarikat swasta tak. Syarikat swasta ni adalah mungkin milik sebahagian daripada individu ataupun sebahagian daripada kelompok-kelompok manusia. Jadi mereka mengeluarkan modal mereka sendiri, mereka berusaha tanpa mendapat bantuan atau menggunakan duit rakyat. Jadi profit is all that matters. So tak ada orang yang buat bisnes yang nak rugi. Semua buat bisnes rugi. Awak kalau pergi kedai mamak ke kedai apa, dia kata, oh saya ni dah rugi banyak ni, saya jual awak dengan harga 10 sen, saya dah rugi banyak. That is bullshit. Tak ada orang yang meniaga rugi. Sekurang-kurang dia mesti untung 20%, 30%, ataupun setengah tu untung 100%. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Cuba awak buat satu survey, satu penyelidikan. Awak beli barang A yang sama, awak tanya 3-4 kedai. Mestilah kadang-kadang kedai ni 30 sen, kedai ni 50 sen, kedai ni RM1. Because itu adalah cara peniaga-peniaga. Basically mereka akan dapat untung 50% lah. Itu paling kurang. Sebab tu tak ada syarikat yang bisnes yang rugi. Semua syarikat nak untung. So bila kita duduk dekat syarikat swasta, profit is all that matters. So, tapi apa yang penting, there is only one social responsibility in business. Iaitu apa yang penting ialah mereka menjalankan perniagaan, mereka mengambil sumber asli daripada masyarakat. So, it's not free. Walaupun kita kata itu hak mereka, kata pokok tu, tanah tu hak mereka, tetapi rakyat ada hak ke atas hasil pokok tu. Contohnya, pokok mengeluarkan oksigen. Itu ada hak masyarakat. Jadi, kalau awak tebang pokok tu, maka masyarakat tidak akan mendapat oksigen yang berterusan. Ataupun sekarang syarikat aircon. Bila awak menggunakan aircon, awak mengeluarkan satu gas. Saya tak tahu gas tu nama apa. Tapi gas itu telah menyebabkan awan yang melindungi cahaya matahari itu berkurangan. Sebab dia akan memberi kesan kepada awan sehingga awan berkurangan. Oleh kerana awan itu berkurangan, maka cahaya matahari yang kena bumi itu akan menjadi direct transmission, iaitu daripada matahari kepada bumi, sehingga menyebabkan berlaku
global warming. Awak tahu global warming apa kesan dia? Di mana apabila global warming berlaku, maka apa yang berlaku di kutub utara ialah kutub-kutub utara, kubah-kubah ais yang besar akan mula mencair. Awak jangan fikir kubah ais dalam peti ais awak. Kubah ais di kutub utara tu besar dia mungkin macam gunung Everest. Kan? Ataupun besar dia macam gunung Kinabalu. Jadi bayangkan kalau besar itu dia mencair, maka dia akan menyebabkan seluruh dunia ni akan mengalami banjir. Kan? Bahkan dikatakan pada tahun 2060 akan banyak ibu kota yang di tepi laut akan tenggelam. So, itu adalah sumbangan syarikat-syarikat ataupun sumbangan awak sendiri yang menggunakan aircon sehingga menyebabkan global warming berlaku. Jadi, sudah pastilah syarikat-syarikat tu yang mengeluarkan aircon semua, mereka mesti membayar pampasan kepada masyarakat. Kan? Kerana mereka telah menyebabkan awan tu nipis dan global warming berlaku. Kan? So ini adalah antara idea rasionalnya kenapa CSR tu diwajibkan atau dimestikan, digalakkan kepada syarikat-syarikat besar. Because awak ambil sesuatu, awak mesti bayar balik sesuatu. Kan? It's not free. Dalam dunia ni tak ada benda yang free. So, kalau kita tengok dari segi efek organizational activity, kan? So, apa yang kita telah bincangkan, utilization of natural resources as part of production process. Iaitu bagaimana mereka menggunakan natural resources. Gunakan batu, bumi, pokok, air, tanah dan sebagainya. Sebagai-sebagian dari production process mereka. Kan? Contohnya awak nak ambil emas. Awak gali lombong emas tu. Kan? Awak tengok ada satu lombong emas di Papua. Papua New Guinea. Lombong emas tu besar apa? 10 kali KLCC kot. Dalamnya lebih kurang tinggi macam tu. So, kalau mereka itu, maksudnya mereka telah menyebabkan mungkin tanah tu lemah, tanah tu mungkin akan menyebabkan banjir dan sebagainya. Jadi, utilization of natural resources as part of the production process. So, ini adalah maksudnya awak menggunakan satu sumber asli and it's not free. You have to pay back. The effect of competition between itself and other organization in the same market. Okay, persaingan juga akan menyebabkan lebih banyak lagi mereka menggunakan sumber asli. Bayangkan persaingan antara syarikat-syarikat minyak, persaingan antara syarikat-syarikat Pepsi, Coca-Cola, persaingan antara syarikat-syarikat buat baju, kan? Itu menggunakan kapas. Itu semua adalah kesan-kesan competition yang menyebabkan lebih banyak lagi sumber-sumber asli diterakai. Arrangement of local community to creation employment. Pada waktu sama, syarikat-syarikat juga mereka membantu. Saya tak mahu guna perkataan membantu lah. Saya rasa lebih baik kalau kita menggunakan privilege mereka untuk mewujudkan employment. Mereka bukan nak bantu, tapi mereka sebenarnya nak bantu diri mereka sendiri dengan mewujudkan employment. Tapi memanglah walaupun secara indirectly mereka membantu masyarakat mendapat pendapatan. Tapi sebenarnya mereka memerlukan tenaga kerja itu untuk production process. So, ini adalah satu win-win lah, kita kata win-win situation untuk syarikat dan juga untuk ini. Masih dengar Masih Prof. Dengar Prof. Dengar Yes, Prof. Kalau Dengar Prof, dengar Prof. bagi feedback dalam WhatsApp group kalau terputus dan sebagainya. Okay, the transformation of the landscape due raw material extraction waste product. Awak bayangkan bila awak tebang pokok, bila awak korek lombong, apa kesannya kepada kawasan persekitaran tu. Contohnya macam Genting Genting Highland Tower. Apa yang berlaku? Genting Highland Tower tu adalah disebabkan oleh penebangan pokok-pokok. Sehingga air dalam tanah itu telah bergerak laju dan menyebabkan kondominium itu tumbang. Bayangkan kondominium tumbang
disebabkan oleh pengairan dalam tanah tu yang telah telah berlaku disebabkan oleh pemotongan bukit, pemotongan pokok dan sebagainya. So transformation of landscape, saya ada satu kes di Kalimantan, di mana peneroka kita daripada Malaysia, daripada Sabah, Sarawak pergi ke Kalimantan untuk ambil balak kan, tapi mereka menggunakan idea ni, mereka kata kami nak tanam kelapa sawit kan untuk ekonomi rakyat. Tapi sebelum kita nak tanam kelapa sawit, kita nak kena tebang pokok semua kan. Jadi mereka tebang semua pokok-pokok balak semua, bawa keluar balik ke Sabah. Dan mereka janji nak tanam kelapa sawit, mereka tak tanam. Hasilnya seluruh kawasan itu mengalami tanah runtuh, banjir besar disebabkan pokok-pokok yang mereka tebang tu mereka telah ambil, tinggalkan terdedah macam tu kan. So itu menyebabkan bahawa kerajaan Indonesia mengambil tindakan kepada peneroka-peneroka Malaysia, menghalang mereka daripada ambil sebarang bentuk aktiviti dalam daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan sebagainya. So dia ada perubahan landscape yang disebabkan oleh kita mengambil sumber-sumber asli itu. Dan ini juga memberi kesan yang sangat buruk kepada rakyat tempatan. Distribution of wealth created within a firm to the owners of the firm via dividend and workers. So ini adalah satu kelebihan profit yang syarikat dapat. So apabila syarikat mendapat profit, dia membahagikan kekayaan tu, keuntungan tu dalam bentuk saham-saham kepada dividen-dividen kepada pelabur-pelabur dan juga maybe bonus kepada pekerja-pekerja dia. Ini adalah antara kesan positif lah syarikat-syarikat. And more recently, the greatest concern has been the climate change. So walaupun macam tu, yang paling concern sekali, yang paling sekarang pemimpin-pemimpin dunia risau, concern ialah apa dikatakan climate change ataupun global warming. So mungkin kita tak terasa, tapi kalau kita berada di peringkat atasan, peringkat ni kita dapat maklumat-maklumat. In fact, kalau kita peringkat pemimpin, kita boleh nampak bagaimana kubah ais sebesar Gunung Everest itu mencair kan, menyebabkan banjir berlaku di kawasan-kawasan tertentu kan. So bayangkan kalau dia cair sedikit 0.0, tapi kalau berapa tahun, berapa puluh tahun tentulah dia akan menjadi semakin besar kan. Bayangkan kita sekarang 2020 kan. So dikatakan dalam 2060 mereka telah buat unjuran 2060 mana-mana ibu kota yang ada tepi laut akan tenggelam. Jakarta, Bangkok, Maldives kan, mungkin Venice pada masa tu kan, semua akan tenggelam. So tak lama lagi, mungkin dalam 40 tahun lagi je. So kalau daripada sekarang atau pada dulu kita tak mengambil tindakan, kita tak ambil tindakan untuk mengurangkan sebanyak mungkin global warming tu, maka mungkin akan lebih cepat lagi. Sebab tu konsep CSR ni menjadi semakin penting, semakin dominan. Kerana CSR ni adalah salah satu strategi untuk melambatkan global warming. Maksudnya awak guna reuse, recycle kan. Awak tak menggunakan bahan-bahan yang boleh menyebabkan pencemaran bumi. Awak menggunakan bahan-bahan yang tak menyebabkan awan jadi nipis, atau air tu awak recycle, cahaya matahari guna tenaga recycle, kurangkan menggunakan arang batu kan, mungkin banyak akan menggunakan tenaga matahari, tenaga air atau tenaga angin. Itu semua adalah antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan global warming Karena global warming kesannya sangat buruk
Bayangkan dalam masa 40 tahun lagi je sebahagian daripada ibu kota atau bumi ini akan tenggelam disebabkan oleh ni, kubah-kubah ais di kutub utara mencair ya. So ini adalah antara kesan-kesan organization activity ya yang disebabkan oleh production process. So production, in fact sekarang ni kalau kita lihat production process di seluruh dunia, bahan-bahan, barang-barang yang dikeluarkan tu berpuluh-puluh, beratus-ratus kali ganda banyaknya dengan menggunakan teknologi. Bukan lagi kita menggunakan tenaga manusia, tenaga mesin, robot dan sebagainya. So lagi banyak barang tu dikeluarkan. Maksudnya lagi banyak sumber asli digunakan. So kalau lebih banyak sumber asli digunakan, kesannya pada bumi lebih banyak lagi, maka lebih cepat lagi. Saintis meramalkan dunia akan hancur. Orang Islam meramalkan dunia akan kiamat. Dan konsep ini sama aja dikatakan bahawa dunia akan mengalami kehancuran disebabkan oleh tenaga-tenaga yang memegang bumi itu tidak lagi kuat. Contohnya dikatakan dalam Al-Quran, gunung itu adalah paku yang memegang bumi. Ya. Bayangkan kalau gunung-gunung tu awak tebang pokok, awak ambil tanah dan sebagainya. So, mana lagi pasak-pasak bumi yang ada. So, satu ketika bila pasak-pasak bumi tak ada, maka bumi akan, sebahagian daripada ini akan runtuh dan akan menyebabkan berlaku kehancuran. So, that's the idea. Jadi, pemimpin-pemimpin dunia sekarang ni dalam mesyuarat PBB mereka memang telah mengambil tindakan keputusan untuk melindungi sebanyak mungkin bumi daripada aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan bumi. So, antaranya ialah CSR, strategi yang CSR yang dikemukakan. Okey. Ada 3 prinsipal CSR. 3 prinsipal CSR. Bila kita nak buat CSR, seperti yang kita bincang dalam group assignment tadi kan, bila kita nak buat CSR, kita ada 3 elemen. 3 prinsip. Sustainability yang pertama. Sustainability yang pertama, accountability yang kedua, transparency yang ketiga. So apa dia sustainability? Sustainability ni concern with the effect which action taken in the present has opened the option available in the future. Maksudnya sustainability ni ialah apa saja yang kita ambil sekarang, dia tidak akan menjejaskan masa depan. Maksudnya apa yang awak ambil sekarang ni, dia tidak menjejaskan masa depan, so dia boleh sustain sampai bila. So kalau kita kata bisnes tu sustain, so maksudnya bisnes tu boleh berkekal, bertahan selama-lamanya. Sustainability. So awak tengok syarikat-syarikat yang telah gegasi, syarikat besar daripada dulu sampai sekarang, ada yang sustain sampai sekarang. Apa contoh syarikat yang daripada dulu sampai sekarang masih wujud? Dia tengok syarikat-syarikat kereta Ford, contohnya masih ada kereta-kereta Ford. Kita tengok kereta-kereta Mercedes contohnya masih ada sampai sekarang syarikat-syarikat tu. Ataupun mungkin syarikat-syarikat yang lain yang masih bertahan. So, itu adalah elemen sustainability ya, sustain. Awak tengok macam Kuih Pau Tanjung Malim, dia start 1926 tak silap saya. Bayangkan sampai sekarang dia masih sustain, masih kekal, masih berjalan dengan perniagaan. So itu maksudnya sustain. Di mana awak membuat aktiviti-aktiviti tapi dia masih boleh bertahan sampai masa depan. Masa depan dia masih boleh bertahan. So sustainability is a concern with the effect which action taken in the present. Masa yang tindakan yang kita ambil sekarang tapi dia boleh memenuhi masa hadapan. Jadi if resources are utilized in the present, then they are no longer available. So contohnya awak ambil minyak, so sampai satu ketika minyak akan habis.
awak ambil, awak apa ni, ambil apa lagi yang sumber-sumber tenaga akan habis, gas akan habis. So that's why bila awak ambil pokok, awak mesti tanam balik pokok tu. Satu pokok ditebang, satu pokok mesti tanam untuk mengekalkan sustainability, untuk mengekalkan keterusan. Cuma kita mesti ada perancangan untuk tebang pokok tu. Bila tebang pokok tu dia tak boleh tumbuh besar dalam masa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Dia bertahun-tahun. So kita ada perancangan untuk menebang pokok dan mengambil pokok, untuk menanam pokok semula. So ini adalah antara elemen sustainability. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita mesti memastikan bahawa pada masa depan masih ada lagi sumber tu. Sebab tu dikatakan dunia ini adalah pinjaman daripada generasi akan datang. So dunia ni bukan milik kita, orang-orang sekarang ni. Dunia ni adalah hanya pinjaman kita daripada generasi akan datang. So maksudnya kita mesti memastikan generasi akan datang masih menikmati keadaan seperti yang kita hadapi sekarang. Maksudnya mereka masih boleh mendapatkan udara bersih, mereka masih boleh melihat pantai yang cantik, mereka masih melihat hutan-hutan yang menghijau, mereka masih boleh melihat air-air sungai yang jernih, yang tak tercemar, mereka masih melihat padang-padang yang menghijau. So that's the idea of dunia ni adalah pinjaman daripada generasi akan datang. So macam kita kata dunia ni adalah pinjaman daripada awak. Awak pun akan pinjam dunia ni daripada generasi-generasi akan datang, anak cucu awak. Sebab tu kita tak boleh gunakan dunia ni macam hak kita sepenuhnya. Guna sampai habis. Tak ada elemen sustainability situ. Tak ada elemen-elemen untuk kita memastikan bahawa dia akan dapat dipolisi secara berterusan. Apa tu accountability sekejap ya? Ada? Boleh tapi awak datang pukul 3 atas lah. Sekarang tengah kuliah. Ada 3 suku, 3.30 lah. Okay. So, accountability. Accountability ni, this is concern with an organization recognizing the action affect the external environment and therefore assuming responsibility for the effect of the action. Maksudnya, awak mesti ada tanggungjawab. Saya kata tanggungjawab. Maksudnya, apa saja yang awak lakukan tu, awak kena tanggungjawab lah. Maksudnya kalau awak tebang pokok tu, awak mesti bertanggungjawab untuk mengembalikan pokok. Mesti ada elemen usaha-usaha untuk menanam semula pokok. Mesti dah ada elemen-elemen untuk memastikan pencemaran tidak berlaku disebabkan oleh awak tebang pokok tu. Awak mesti memastikan bahawa tanah tidak runtuh disebabkan oleh awak tebang pokok-pokok tu. So itu maksudnya accountability, iaitu pertanggungjawapan. Sebarang tindakan yang awak lakukan, awak mesti bertanggungjawab. So this concept imply of the quantification of the effect of the action taken both external organization ataupun internal. So maksudnya awak mesti ada ukuran measurement di situ. Ukuran yang memastikan bahawa apa yang awak ambil sama dengan apa yang awak bagi. Kalau awak ambil RM10, awak mesti bagi balik RM10. Tapi kalau awak ambil RM100,000, awak kena bayar balik RM100,000. So ini adalah ini. Dan ini adalah maksudnya tanggungjawab kepada masyarakat besar, masyarakat umum. Di mana syarikat-syarikat tu dia bertanggungjawab. So sebenarnya dia ada kesan positif pada syarikat tu. Bila awak melaksanakan tanggungjawab awak kepada masyarakat, bukan sendirinya reputasi syarikat awak akan baik, nama syarikat tu akan harum, dan awak akan lebih dihormati. Contohnya macam Bas Faizal, kita tahu bahawa setiap keuntungan tu sebahagian dia akan bagi bersedekah pada ni. Jadi itu maksudnya tanggungjawab dia. Jadi dia mengambil tanggungjawab untuk mengembalikan sebahagian daripada keuntungan itu
kepada masyarakat. So, the concept therefore implies a recognition that organization is part of wider society network. Ini maksudnya konsep ni sama dengan konsep yang kita kata tadi bahawa syarikat tu sebenarnya adalah sebahagian dari masyarakat. Jadi apa saja yang syarikat lakukan, mau tidak mau akan memberi kesan kepada keseluruhan masyarakat. Jadi sebab itulah syarikat-syarikat tu mesti membayar balik atau mengembalikan apa yang mereka ambil daripada masyarakat. So accountability therefore necessitates the development of appropriate measure of environmental performance and reporting to the action of the firm. Maksudnya awak juga accountability maksud tanggungjawab awak untuk memberi laporan yang sebenar terhadap kesan-kesan pencemaran alam sekitar yang awak lakukan. Sebab kadang-kadang setengah company tu apabila dia melakukan, dia sembunyikan. Dia tidak memaklumkan atau dia menyembunyikan. Contoh macam kita tengok ada syarikat baja kimia contohnya kan. Dia buang baja-baja kimia yang tak berguna tu dalam air menyebabkan berlaku pencemaran air kan. Dia buang barang-barang tu malam-malam supaya orang tak nampak dan sebagainya. So itu adalah salah satu tanggungjawab yang mereka tidak laksanakan. Jadi sepatutnya mereka ada proper prosedur kan untuk buang benda-benda seperti itu, racun-racun tu dan sebagainya. Bukan hanya setakat buang dalam air, tapi nak jimatkan kos, mereka nak senang kan. Jadi mereka tidak mempedulikan apa saja yang akan berlaku pada orang awam. So that is satu kesalahan jenayah bagi undang-undang. Okay. Transparansi. Transparency as a principle means the external impact of the action organization can be assessed from the organization. So maksudnya, transparency maksudnya apa saja yang awak buat, syarikat awak buat, maklumat tu mesti boleh diperolehi oleh orang luar. Sesiapa saja daripada orang luar syarikat boleh mengetahui tentang tindakan-tindakan yang awak lakukan. Contohnya yang melibatkan alam sekitar. Jadi maksudnya macam mana orang awam boleh dapatkan maklumat tu? Berdasarkan pada laporan tahunan syarikat. So dalam laporan tahunan syarikat tu mesti dilaporkan semua aktiviti-aktiviti. So maksudnya dia very transparent. Jadi orang nak check dia anytime boleh datang. Orang nak tahu semua maklumat, dapatkan saja daripada laporan tahunan tu. That is mean transparency. So bila awak membuat laporan assignment awak mesti menggunakan tiga prinsip ni. Prinsip yang pertama, projek yang awak tu ada elemen sustainability. Projek yang awak lakukan tu ada elemen pertanggungjawaban. Projek yang awak lakukan tu adalah berasaskan kepada transparansi. Maksudnya sesiapa pun boleh tahu tentang projek awak tu dan apa kesannya kepada masyarakat. Jadi orang boleh check. Mungkin awak nak buat tentang macam saya kata taik lembu tadi. Okey, dia boleh datang check apa bahan-bahan yang kita guna. Adakah bahan-bahan itu mencemarkan masyarakat, udara dan sebagainya. Jadi sebab tu bila kita buat projek dekat Semeling, Kedah tu, dekat Bidung Kedah, nama tempat tu Bidung. So kita mengeluarkan laporan. So laporan tu very transparent. Kita state dalam laporan tu apa saja benda yang kita guna, elemen-elemen, kimia-kimia yang kita guna, alat-alat yang kita guna, semua ada kat situ. Jadi sesiapa saja kalau tahu tentang projek tu, dia boleh tengok laporan tu dan dia boleh tengok, dia boleh check. Kalau kita menipu dalam projek itu. So that's why laporan yang kita buat tu very transparent. Kita tak takut sesiapa pun nak datang check dan sebagainya. Dan yang penting ada elemen sustainability So contohnya selagi taik lembu tu ada, sayur lembu tu ada, adalah taik lembu. Selagi
taik lembu tu ada, mereka boleh dapatkan biogas secara percuma. Itu maksudnya sustainability. Kecuali lah kalau lembu dah tak ada, taik lembu dah tak ada, okay, that gone. Projek tu habislah. Tapi selagi ada lembu, selagi ada taik lembu, maka biogas tu mereka akan dapat untuk menghidupkan lampu di surau ke, di mana-mana, atau lampu jalan ke kat kampung tu. That is element sustainability. Accountability maksudnya tanggungjawab. Jadi kita bila kita mengambil taik lembu tu, kita menggunakan tanah mereka untuk membuat bengkel dan sebagainya, kita bertanggungjawab terhadap kesan-kesan pencemaran yang mungkin berlaku. Contohnya bengkel, sebab tu bengkel tenaga yang kita buat tu tak mesti jauh daripada air, daripada sungai, supaya tidak menyebabkan berlaku pencemaran air dan sebagainya. Dan taik lembu tu kita menjamin bahawa taik lembu tu tidak akan mendatangkan penyakit bau busuk kepada masyarakat setempat. Itu semua diambil kira elemen-elemen tu. Jadi tapi satu yang sangat menarik, hasil daripada taik lembu tu, bila taik lembu tu kering, maka taik lembu tu dia boleh jadikan baja. So ada value added dekat situ. Dan akhir sekali, laporan itu adalah satu laporan yang very transparent. Siapa saja boleh datang and check apa bahan yang kita guna dan sebagainya. So that's why saya interested untuk melihat kreativiti dan inovatif awak untuk menghasilkan projek-projek CSR yang berdaya maju, projek-projek CSR yang mempunyai impact yang tinggi kepada masyarakat, projek-projek CSR yang cost efektif, yang boleh digunakan untuk kesenangan masyarakat keseluruhan. So, start thinking, digging your head, cari tempat-tempat yang memerlukan, tak semestinya kampung awak, tak semestinya dekat dengan awak, tapi mungkin awak boleh teroka melalui internet kawasan-kawasan tertentu yang mungkin memerlukan. Contohnya awak tahu kawasan tu, selalu mengalami banjir setiap tahun. Okey, jadi macam mana, apa projek CSR yang boleh untuk awak mengurangkan kesan banjir itu kepada masyarakat? Apa strategi awak dan sebagainya. So that is idea-idea kreatif yang menyelesaikan masalah masyarakat, yang menyelesaikan masalah manusia, dan seterusnya memberi impak yang tinggi kepada masyarakat dengan kos yang minimal. So that's the idea untuk kita melaksanakan CSR. Okey, ada soalan? Kakak ni tak ada, Pak. Okey. So, kalau ada siapa yang duduk dekat sini, dekat kampus, awak boleh datang bilik saya tingkat 1, make sure pakai mask. Okay, kalau siapa yang duduk jauh tu, boleh WhatsApp dalam grup untuk apa-apa soalan yang berkaitan dengan management, dengan tugasan dan sebagainya. Okey? Ya, okey, Prof. Okey, so tak ada, kita stop sekarang ni dan kita sambung next week, dan mungkin next week kalau awak dah ada idea-idea awal, awak boleh bincangkan dalam kelas juga projek-projek yang awak nak lakukan. Okey, so kita stop sekarang ni. Terima kasih semua dan jaga diri masing-masing. Thank you, Prof. Okay, Prof. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, Prof. Ya, Thank you, Prof. Thank you, Prof. ya, bye. Thank you, Prof. Bye. Ya, you too. Thank you, Prof.